So dia meninggal mendadak lah. Tragis. Kena heart attack. Oh my God. So time tu dia belajar lagi. Masa tu dekat Indonesia lah. Prinsip kan, hidup Yuka ni kita kena selalu belajar. Belajar dalam career, belajar dalam bisnes. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel, yang kepada anda juga yang sudi mendengar dekat Spotify. Selamat datang ke podcast Borak Sini Habis Sini bersama dengan artis datang dari jauh ni, Aceh, Bandung, Indonesia guys. Yuka Karisma. Kita dah borak-borak di part 1 dan kita dah memulakan laga baru dekat part 2. Bahagian kedua ni kita nak ada soalan-soalan yang tak adalah panas sangat, sebab Yuka pun ada cakap prinsip dia tak nak ada kontroversi ataupun nak mencipta gimmick-gimmick murahan ni. Itu bukan dia ya, itu bukan Yuka. Kita bukan nak mengungkit-ungkit benda-benda yang lepas. Nervous tak ada dah. Nervous tu. Kita ada keluarkan gambar-gambar Yuka zaman-zaman dia berpakaian seksi ya. Mungkin Yuka ada prinsip sendiri. Sekarang dah berimagekan wanita muslimah bertudung nampak lebih manis. Betul tak? Jadinya gambar-gambar yang dulu-dulu, ada setengah orang artis yang macam mengambil pengajaran daripada Allahyarhamah Siti Sarah yang meninggal dunia hari itu. Ada juga di saluran YouTube Budi Channel ada menyiarkan persembahan-persembahan dia yang tidak bertudung sebelum ni. Jadinya bila Allahyarhamah Siti Sarah viral, tular di media sosial, adalah komen-komen yang menyuruh kami YouTuber ataupun media-media lain padamkan semua gambar-gambar seksi Allahyarhamah kan, sebab dia meninggal dan benda tu akan berjalan selagi benda tu ada dekat social media. Jadi pun Syuib pun dah mengeluarkan statement dia, kalau ada siapa-siapa yang menyimpan lagi gambar-gambar tu bolehlah padam. Macam video Budi pun ada 2-3 jugalah yang macam Syuib suruh take down. Sayangnya sebab bila dah viral, video tu tak ditonton sebelum ini, terus naik mencanak dan trending dekat YouTube Malaysia. Contohnya Mubual Budi bersama dengan Siti Sarah semasa dia masuk Gegar Vaganza, masa tu dia tak bertudung, itu pun dah trending. Kita nak tanya Yuka lah, apakah prinsip Yuka bila dah bertudung gini kan, apa jadi dengan dunia Yuka sebelum ini yang berpakaian seksi kan. Sorry, Budi bercakap terus terang gitu. Memang betul. Yes, aku tak tahu. Itu saya yang dulu. Tapi kan past is past kan. Kita hidup di masa ini, bukan di masa lepas gitu. So mungkin prinsip Yuka gimana ya? Kalau menurut Yuka, macam kalau boleh lah apa yang macam dah lepas-lepas tu, dah lah lepas. Maksudnya macam janganlah di-upload lagi. Macam tu kan, kalau boleh lah. Tapi tu macam orang kita tak boleh nak sekat macam nak tak boleh ni kan. Kadang-kadang orang nak terpost je. Tapi kalau boleh adalah kesedaran macam kita dah berubah sekarang, dah bertudung. Kalau boleh yang cerita-cerita lama tu tak payah nak up lagi. Tu pandang-pandangan Yuka lah, jangan marah Budi. Betul. Tapi kadang-kadang kan macam peminat-peminat dia nak throwback ataupun suka tengok macam rancangan-rancangan lama pun ada. Macam kita tengok RTM2 selalu sebab dah tak ada masa PKP kan. Betul. Tak ada program TV yang baru, tak boleh shoot apa semua. So dia ulang balik. Macam hiburan minggu ini, konsert yang lepas-lepas pun dia ulang balik. Walaupun dia tak macam, kalau I lah macam timbul juga sensitivity, like orang tu dah bertudung, kenapa Yalah, siarkan balik di kaca TV. Kan? Kalau di YouTube okey juga kan, macam audiensnya tak ramai. Kalau di TV tu macam kena fikir 2 kali jugalah, jaga sensitivity artis tu kan. Macam sensitif lah benda tu. Kita dah berubah. So macam apa yang dah lama-lama tu kalau boleh janganlah di post lagi kan. Ataupun kalau I akan tanya dulu, telefon dulu. Telefon dulu boleh tak kita orang siar balik gitu. Minta permisi kan. Cover. Kalau kita nampak pun dekat YouTube Yuka, banyak juga Yuka cover lagu Anet. Banyak. Kan? So pentingnya kita nyanyi lagu orang. Kadang-kadang pun kalau kita tengok konsert pun, showcase pun, ada ramai je penyanyi-penyanyi yang macam established yang suka tribute ke nyanyi lagu artis-artis lain dekat, dan menerima pandangan yang positif lah. Betul. Daripada peminat diorang kan. So macam Yuka
pandang macam mana trend zaman sekarang ini? Kalau macam Yuka suka. Yuka memang banyak buat cover lagu-lagu yang sekarang. Yang mana menurut Yuka suka lah. So Yuka akan cover macam lagu-lagu lama. Sekarang memang trend kan, kita nak remake balik, reproduce balik lagu yang sedia ada. Memang Yuka pun ada plan juga macam kalau boleh nak nyanyikan lagi lagu-lagu P. Ramlee. Oh ya ke? Yes. Nyanyi satu lagu P. Ramlee yang Yuka suka. Tunggu sekejap wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Jangan bimbang walaupun siang akan menjelma. Malam ini belum puas ku bercumbu dengan kandak. Memang suka lagu-lagu P. Ramlee kan? Banyak. Dan Yuka buat Satu kampung. Oh ya ke? Yes. Dekat Indonesia. Maksudnya dia berasal daripada Aceh kan? Lok Semawe. Yuka lahir daripada Lok Semawe. Oh, Yeah. gitu. So Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pun popular di Indonesia. Sangat. Ya ke? Sebab lagu-lagu dia pun ialah Artis Indonesia banyak nyanyikan lagi. Macam Titi DJ, Engkau Laksana Bulan tu dia nyanyikan kembali, dia produce kembali. Macam Ahmad Dhani pun kan. Yang apa tu? Bila beristeri. Madu Tiga. Madu Tiga, yes. Betul. Yeah. Kalau menurut Yuka, macam kalau boleh lah apa yang macam dah lepas-lepas tu, dah lah lepas. Maksudnya macam janganlah di-upload lagi. Macam tu kan, kalau boleh lah. Tapi sebab kita perhatikan dekat TikTok, social media, lagu apa yang tengah in. Kalau TikTok kan lagi senang. Kita tengok lagu apa yang tengah in. Macam sekarang kan orang suka yang lagu apa? Lagu yang dinyanyikan oleh Basker tu. siapa lagu apa? Lagu Saya tengok sikit. nama apa dia? Zidane. Kenal Zidane? Dia Basker tapi sekarang popular gila Yuka. Yeah. Oh, Yuka kena tengok. Tak sebab tengok lagu dia viral. Dia nyanyi lagu Exist versi dia. Oh, okay. Lagu Exist versi dia. Lepas tu adalah lagu dekat TikTok, orang semua tahu. Yuka pun pernah nyanyi lagu yang trending sebegitu, yang Anis tu, mungkin hari ini. Mungkin hari ini. Nyanyi sikit. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku harus lepaskanmu. Dia gemersik suara Yuka. Kan? Macam Yuka ada account TikTok? Ada. Yuka baru je aktif je. Boleh tanya manager. Wajib ada TikTok sekarang. Tapi best lah TikTok. Betul. Macam tak sangka-sangka, ramai orang tengok kan. Lagi banyak sebab apa tahu? Sebab bila sound original tu dia buat dengan gaya dia sendiri. Gaya sendiri, betul. Best, kadang-kadang kan? dia bukan nyanyi pun, tapi miming je. Miming je menari. Itu best tu. Lawak kan? Tapi betul lah yang kita tengok trend muzik zaman sekarang, dia nak cari lagu-lagu popular di zaman 90-an. So formula dia macam kita tengok yang dibuat oleh Afiq Syazwan di bawah FMC Music tu, dia buat satu lagu je, Layu di Hujung Mekah, nyanyian asal band Rio yang terkenal pada tahun 90-an lah kan. Jadi terus trending nombor 1 kan. Jadinya Yuka nak buat tak macam, ini saranan daripada Budi lah, cuba untuk cari lagu-lagu rock ke lagu Ella ke yang popular zaman-zaman 90-an kan, nyanyi semula boleh? Nyanyi semula dan buat surat dekat YouTube. Okey, nanti kau buat. Kau tag Budi. Lagu apa? Kita cuba. Lagu siapa? Suka Ella. Ella aku suka. Lagi satu I suka ni. Ya, sebab Ella kan rock. Yes. Terus disuntik oleh Yuka dengan dengan suara gemesiknya dah jadi lain. Isabella ke kan? Boleh cuba. Kita cuba nanti. Thank you Budi untuk saranannya. Okay, last kali kita nak bercakap pasal cinta lah, sebab zaman sekarang
trending Cinta yang bisa. trending pasal kisah Hanafi dekat social media. Lelaki curang dengan isteri dia, dan yang paling kita seram tengok video tu, dia lafaz cerai dekat video tu secara bukan secara live tapi dirakam. Tak pernah Yuka, Serius saya ke? nampak, saya tengok video sebegitu. Yuka dah tengok? Tak pernah. Mana? Okey, perkataan Hanan. Nak buat reaction Yuka tengok cerita. Tengok, tak apalah seram tengok cerita dengan video tu. Okey. Kita tengok pasal cinta lah, macam Yuka kan, bagaimana Yuka memupuk rasa cinta selepas apa yang kita faham tadi, Yuka bercinta selepas kahwin. So bukan mudah ya, bukan mudah kita masa selepas kahwin tu kita nak kenal pasangan kita sedalam-dalamnya, dan true colours dia akan keluar. So bagaimana you guys, orang kata cara untuk penonton-penonton kita juga yang nak mencari tips. Sebab kita sesuai dengan tentang rasa ni, Yes. tema dia cinta. Takkanlah aku nak borak-borak pasal move on, Yes. pasal break, pasal break, putus cinta, pasal tak putus, sesuai bukan? Yes. Kita Okay. kena embrace the love. Cik. Okay Yuka, The power of love. gimana pendapat kamu? Kalau pendapat Yuka, prinsip kan, hidup Yuka ni kita kena selalu belajar. Belajar dalam career, belajar dalam bisnes. Termasuklah cinta, kita kena belajar, Budi. Percaya tak? Betul? Kita kena hari-hari, setiap hari kita belajar hal yang baru untuk memahami seseorang. Kan, untuk mencintai ni bukan sekedar mencintai macam tu, tapi kita kena menerima kekurangan dia, kan, menerima segala kekhilafan, dan kita belajarlah. So caranya kita cinta tu kena sentiasa dipupuk, kena sentiasa diberikan, kena disiram. Macam pokok lah. Macam pokok. Ya, bila tak disiram, Layu. bila tak disiram dia layu. Nanti layu di hujung mekar gitu. Yeah. So bila cinta tu kalau kita pupuk, kita siram dia cantik-cantik, so dia akan tumbuh dan mekar menjadi pokok yang sangat cantik. Macam Yuka, biasalah suami isteri ada masanya bergaduh bukan? Mesti. So, kalau macam tak mana bergaduh Yuka? tu tak sihat. Oh betul Betul. Serius ke? Betul. Macam saya tak pernah bergaduh dengan isteri saya. Ya. Betul. Kita orang isteri saya tu jenis yang macam, kalau nak tahulah, dia jenis yang suka juga cari gaduh, tapi saya cool down. Saya macam saya tak nak berpanjangan gitu. Saya diam. Kalau sebab Yuka, kita sebab buat bisnes sama-sama. So selalunya pasal kerja. Bisnes maksudnya perniagaan Maksudnya perniagaan. Oh, Yuka ada produk. Yuka ada produk production. Oh, production. The Okay. production music. Alright. So itu Yuka buat dengan suami Yuka lah. Okay. So kita selalunya akan bertentangan masa bekerja saja. Tapi kita kena tahulah, macam kena, kalau bahasa Indonesia dia kena kotak-kotakkan masalah tu. Macam kotakkan masalah tu macam ni, masalah kerja. Jangan bawa-bawa personal masa kita sebagai suami isteri macam tu. Kadang-kadang orang susah kan nak bezakan benda tu, dia terbawa-bawa. So macam Yuka kena clearkan, semua benda kena clear. Communication paling penting. So communication, apa yang tak kena, apa yang kena rubah, apa yang kena improve, apa yang kena kena bercakap. Benda tu bila kita bercakap, bila kita communication bagus, insya-Allah kita punya relationship pun bagus. Sekarang pun zaman artis kahwin kan. Sekarang banyak artis berkahwin, banyak artis bercerai, banyak orang bercerai sekarang. Macam kawan-kawan Yuka pun ramai yang bercerai, kesian. God. Ya. Itulah nak tanya Yuka, bagaimana Yuka mempertahankan ataupun jodoh tu kan? Ya, kita tak tak tahu. tahu. Yuka pun tak tahu ke depan macam mana. Cuma Yuka dengan suami, hubungan tu kita nak peliharakan gimana? Kena pelihara dan kena tahu visi dan misi kita kahwin ni untuk apa. Macam tu. Tujuan ya? Tujuan kita untuk kita bercerai, atau tujuan kita adalah untuk hidup bersama-sama selamanya? Adakah tujuan kita nak sukses bersama? So apa yang kita kena capai? Kena ada target dalam hidup. So benda tu kita kena capai lah. So bila kita ada target, ada visi yang jelas. Kalau macam kita ada kurang, kita kena nak berubah. Itu yang benda yang susah macam sebenarnya. Betul lah Yuka. Sebab Yuka pun cakap ramai kawan-kawan Yuka bercerai. Betul. Mungkin ada masalah yang lebih serius bila ada kita mengalami
PKP. Zaman-zaman Betul. PKP. Kadang-kadang kalau 24 hours kita berada Kita di jumpa rumah, depan pun mata banyak kan. masalah. Banyak masalah. Yang tak ada masalah jadi Ada masalah. masalah. Yang benda kecil jadi besar. Ya, kan? ya. Macam semalam ada berita juga yang kita tahu, kita pun bersempati dengan apa yang menimpa penyanyi Sheila Hamzah yang mencuba memfailkan perceraian dia. Macam kita terkejut sangat. Betul. Terkejut sangat. Terkejut. Dan dia pun sekarang ni tengah bergelut dengan banjir. Ya, So kesian. yang kes banjir itulah yang dia terpaksa luahkan dekat Instagram dia, yang dia pun ada masalah dengan suami dia. So kita harapkanlah Sheila Hamzah dapat menangani doa yang baik-baik kan. Dan apa yang menggembirakan juga, kita ramai artis berkahwin semalam sempena tarikh 21 Cantiknya 21 macam yang semalam Octavia Mantros, kita ucapkan selamat pengantin baru dia. Selamat pengantin baru kepada dapat semua. suami barulah. Yeah. Sebab dia dulu Mat Chan. Okay, sorry Octavia. Lepas tu siapa lagi yang kahwin ya? Uyaina. 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 Kita dah tahu dah macam dia orang ni mesti kahwin tempoh-tempoh macam ni. Sebab orang kata Yuka, time-time gini lah nak kahwin kalau tak ada bajet. Kan? Sebab tak payah Murah, kan? Betul. Tak payah nak jemput ramai-ramai. Kan? Macam masa ni lah kalau you guys nak kahwin, masa yang bagus. Buat sekarang. Betul. Tahun depan mungkin dah lain lah cerita dia. Kita ucapkan selamat pengantin baru buat Raja Syahiran dan juga Uyaina Arsyad. Alright. Okay Yuka, last question lah kan. Yuka, kita pandang jauh ke masa depan kan. Okay. Di mana Yuka Karisma berada untuk tahun 5 tahun ataupun 10 tahun yang akan datang? Di mana? Ramalan. Di mana maksudnya apa yang akan jadi pada Yuka? Mungkin Yuka pada masa tu dah jadi penerbit, dah ada protege. Yes, Yuka dah ada prodigy bawah Yuka kan. Yuka mungkin nak lebih Yuka nak business insyaAllah lebih grow lagi. Boleh grow the business into yang level yang Yuka nak. Macam setiap tahun capai target. Kan begitu juga dengan career Yuka, boleh lebih successful lagi. Dan karya-karya Yuka lebih dikenali lagi. Kan? Mempunyai banyak konsert. Yes. Itu yang kita macam rindulah konsert-konsert sekarang kan? Macam last time saya pergi showcase Aina Abdul, memang gempak kan? Dia macam oh my god, dia ni memang kena ada banyak kan konsert-konsert macam tu kan. Yang macam orang berbaloi bayar macam 500. Dia gini, tiket harga dia 190. Tapi ada orang beli awal-awal, jual dekat Carousel. Wow. Dekat Carousel tu, you know, application yang jual. Tahu. Oh my god, dijual 500, orang sanggup beli. Sanggup beli kan. Oh my god. Macam, oh my god, 500. Tapi yalah dia punya persembahan sangat mantap Aina Abdul. Yes. Saya pun lihat dia daripada bawah juga. Daripada bawah dulu dia dengan mentor dengan Ella. Betul. Sampai dia pun struggle dulu, sangat struggle. Dia pun tak ada apa. Dia macam bukan tak ada apa. Maksudnya kontroversi. Macam Yuka juga. Dia tak ada kontroversi banyak-banyak untuk naik. Kan? So boleh je naik. So dia naik. Ya betul. Itu terbukti betul juga Yuka. Yes, betul dengan, kan? Karya yang bagus yang dapat diterima. Suara yang bagus. Ya, betul. Yuka, kita kongsilah sedikit cerita-cerita yang sedih ke, pengalaman yang tak dilupakan untuk Yuka kita share. Boleh? Nak cerita sedih ke, tapi cerita hantu susah nak ke, menangis-nangis ke? cerita hantu ke, cerita apa-apa saja yang Yuka nak share. Kalau cerita sedih, mestilah of course Yuka pernah sedih yang teramat sangat kan. Bila tu? Tu bila Yuka kehilangan abang Yuka yang paling rapat dengan Yuka. Masa tu Yuka masih muda lagi, time tu umur 21. So dia meninggal mendadak lah. Tragis. Kena heart attack. Oh my god. So time tu dia belajar lagi. Masa tu dekat Indonesia lah. So macam dia memang paling rapat dengan Yuka, memang daripada kecil kita macam selalu bersama lah kan. So bila dia tak ada tu macam kehilangan yang teramat dalam lah. Tu salah satu. Benda tu tak disangka-sangka kan? Tak disangka. Heart attack Sebelum tu dia ada penyakit itu? Tak ada. Oh my dia god. tak ada, dan dia sangat muda. Umur dia 23 time tu. Dan dia memang yang paling rapat dengan Yuka. Macam dia yang selalu support Yuka, macam bagi pandangan. Semualah yang mengajar Yuka. Apa kan, bila Yuka balik sekolah nanti dia ambil Yuka. Dia memang abang yang sangat baik lah.
So pengajaran dekat sini kita tak sangka macam Umur tu bila-bila. Dan yalah, kadang-kadang kita tengok kita sihat kan, kadang-kadang memang sihat. tiba-tiba Dia memang sihat. Ada faktor juga, ramai juga yang macam artis-artis kita yang mati mendadak kan, tiba-tiba macam dia tak almarhum ada. Ashraf kan. Macam Hani Mohsin, ke dia macam tiba-tiba mungkin letih kot. Itu ajal lah Budi. Sudah ajal kan, bila ajal sudah memanggil, sudah sampai masa, boleh apa-apa pun kan menjadi sebab sajalah. Cuma kita ni kadang-kadang kalau macam dia tak sakit, macam tiba-tiba sangat kita jadi shock lah, jadi macam terkejut kan. Apalagi kalau macam dia yang paling rapat dengan kita, so kita rasa kehilangan. So daripada situlah Yuka macam kalau boleh Yuka tak nak menyia-nyiakan orang yang sayang dengan Yuka. Macam dulu Yuka rasa macam Yuka tak balas lagi budi dia. Tak sempat nak memberikan kebahagiaan, nak sama-sama spend time yang best-best kan. So rasa macam jadi sedih. Sekarang ada 2 orang abang lah. So sekarang ada satu adik dan ada satu abang. Satu abang. Semua dua-dua lelaki. So yang paling dekat tu memang dah tak ada. So macam daripada situlah dia bagi pengajaran juga masa dia sebelum dia meninggal. Dia memang sangat baik dalam family, memang dia sangat baik dengan semua keluarga, bukan keluarga Yuka saja, dengan macam family-family lain pun dia jumpa dengan saudara, dia bawa makanan apa semua. Dia ajarlah kita sesama manusia ni kena saling memaafkan, kita kena selalu bersilaturahmi. So benda tu yang Yuka pegang sampai sekarang. Macam tu. So lepas tu dia ajar juga Yuka dalam berkarier. Walaupun dia bukan musician kan, tapi dia selalu bercakap dengan Yuka kena ada your identity. Macam dulu suka nak jadi macam Celine Dion, macam suara macam Celine Dion, nyanyi lagu Mariah Carey macam Mariah Carey kan. So dia yang bagi Yuka satu pandangan yang sangat bagus. Macam dia bercakap Yuka kena ada identiti Yuka sendiri. Boleh nyanyikan lagu orang lain tapi dengan cara Yuka sendiri. Macam tu. Tapi bila dia dah tak ada, apa yang kita boleh bagi adalah sedekah Al-Fatihah. Betul, kan. So selalu pergi ziarah. Kalau Yuka ke Indonesia memang selalu pergi. Kalau dulu masa dia baru meninggal memang Yuka setiap hari Yuka pergi lah. Satu kehilangan kan. Tapi Yuka fikir yang boleh mengubati adalah satu saat Yuka pun akan ke sana. So benda tu yang okay lah, tak apa. So Yuka boleh let go benda tu. Ya. Yuka, kita dah mendekati tahun 2022 kan. So azam tahun baru kah? Walaupun azam. Kadang-kadang macam azam saya tahun 2021 pun tak tercapai lagi ni. So kita bawa ke tahun depan. Tahun depan kan. Aduh, okay. Yuka, azam tahun baru. Azam tahun baru, Yuka nak jadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk ramai orang. Lepas tu Yuka nak jadi nak mempunyai lagu-lagu yang lain dari sebelum ni. Dengan mungkin juga Yuka nak penampilan yang lebih yang different lah dari sebelum ni. Nak something out of the box. Yang tu masih rahsia. Alright. Okay Yuka, sebelum kita mengakhiri podcast Borak Sini Habis Sini, mungkin ada pesanan untuk Yuka kepada semua penonton kita. Hai semua, Yuka nak ucapkan kepada mangsa banjir, Yuka nak turut berduka cita. Lepas tu Yuka juga nak ucapkan takziah kepada semua mangsa-mangsa. Lepas tu stay safe everyone, kerana sekarang ni masih banyak lagi COVID kan? COVID. Kita macam dah lupa bila dah dilanda banjir ni. Kita dah lupa sebenarnya kita masih lagi still kena jaga SOP masa kan kita Yuka tengok banyak ramai kawan-kawan Yuka yang memberikan bantuan. Kepada yang memberikan bantuan pun kena jaga SOP kan. Betul. Time-time macam ni jangan leka. Sebab Omicron pun sudah masuk. Omicron Omicron pun sudah masuk. So kita kena jaga each other. Dan jangan lupa dengarkan lagu terbaru Yuka tentang rasa di YouTube dan di semua digital online platform. Jadi pada yang belum lagi nak follow Yuka dekat social media, gimana? Kalau nak follow Yuka ada dekat Instagram Yuka Karisma, Facebook Yuka Karisma Official, dan TikTok juga Yuka Karisma Official. Rasanya Budi pun belum lagi orang kata follow Yuka dekat TikTok ni. Nak kena cari sekejap lagi. Sebab kita nak buat TikTok juga sekejap lagi. Satu video untuk Yuka. Alright guys, thank you so much.
korang sudi menonton sampai ke saat ini. Kita dah 1 jam tau. Bahagian pertama dan bahagian kedua. So you guys support lah kita orang dekat podcast Borak Sini Habis Sini yang baru nak bermula balik ni kan. Sebenarnya Yuka, podcast ni I berhenti lama tau. I dah buat 16 episod. Cari kawan-kawan yang ataupun rakan-rakan artis yang dekat kan, kita nak start. Lepas tu PKP pula, dia orang tak boleh datang studio. Betul. Tapi so best lah terkendala. Lepas tu baru kita nak buat angkat balik, kita cari rakan-rakan selebriti yang sudi datang ya. Yes. So you guys support. Support semua, kena follow, kena subscribe. Thank you so much Yuka Karisma. Sama-sama Budi, thank you. Terutang putih sama kamu juga. So kita doakan semoga Yuka terus maju sukses. Amin. Dimurahkan rezeki. Amin, ya dikurniakan Allah. ilham lagu yang bagus-bagus untuk Amin. kemajuan seni suara di Malaysia, Indonesia juga ya. Thank you Budi. Dan terus maju, jangan putus asa, terus cuba lagi sampai sukses gitu dah. Thank you so much sudi setakat ini saja kita bersama dengan Yuka Karisma. Selamat tahun baru Yuka. Sama-sama Budi. Semoga kita jumpa lagi tahun 2022. Ya. Berapa hari ni berapa dah? 21. Nak dekat dah. 9 hari lagi. 9 hari oh my lagi. god. Masa macam tup sekejap je. Dan kita harapkan kepada anda yang menjadi mangsa manjir, kita bertabahlah ya. Dan kepada anda yang semua macam Yuka cakap tadi, kita masih lagi dibelenggu dengan pandemik ni, COVID-19 dan Omicron datang. So jangan lupa, walaupun banjir juga, tapi COVID SOP kena jaga. Teruskan like, share dan komen. Jumpa lagi di podcast Borak Sini Habis Sini. Bye-bye. Bye-bye Yuka. Bye.